إلى نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. إلهنا منصورنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا وإياكم بعلوم الفطرين. Baik membaca Al-Quran dengan perilaku. Membaca Al-Quran dengan perilaku itu adalah sangat dianjurkan, karena yang demikian itu akan membantu menimbulkan kesedaran di dalam hati, berkhusyuk dan berhibur dan menarik minat untuk mendengar kepada bacaan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan dan puan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan Allah bagi lagi nikmat, antaranya nikmat sehat dan nikmat lapar. Dan di mana dua nikmat ini ramai orang mensia-siakan. Yang apa? As-sehat wal faragh, kesehatan dan kelapangan. Sehat tapi dibuang begitu saja, ataupun tidak melakukan perkara yang berfaedah. Sehat itu nikmat. Sehat inilah boleh kita datang ke masjid. Kalau tak sehat tak datang. Kadang-kadang tak sehat sikit dia pun tak datang. Kenapa tak datang masjid? Sesemu tak datang. Kenapa tak datang masjid? Batuk sikit kan? Kenapa tak datang masjid? Sakit kaki. Tak boleh nak sembahyang duduk. Tak boleh sudah sembahyang diri. Sembahyang tak boleh diri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tapi jarang yang baring tu. Baring dia dekat rumah. Tak duduk masjid. Ada orang sembahyang baring. Kenapa yang saya tak boleh duduk? Tak boleh diri, tak boleh duduk di baring. Biasanya baring tu kat rumah nanti datang masjid. Sehat lah. Dan sehat tu nikmat, antara nikmat yang besar diberikan kepada manusia. Tapi dia kata ramai orang mensia-siakan, dibuang itu saja. Yang kedua, nikmat lapang. Lapang ni kalau nak istilah kita tak ada lapang pun. Tapi biasanya orang bekerja ni maghrib isyak lapang. Itu tak lapang juga. Besok maghrib nak makan, lepas isyak makan lagi. Tak lapang. Jadi maghrib isyak lapang. Jadi
Kenapa yang mensisirkannya? Dulu kita kena ingat kita duduk saja. Kalau tak kena cara ni, dosa je lah. Jangan dosa je. Duduk kerana tidak belajar ilmu fardu ain. Duduk saja tak belajar ilmu fardu ain, dosa. Apa dia ilmu fardu ain tu? Ada 3 yang utama. Yang pertama ilmu tauhid. Mana fardu wajib atas tiap-tiap seorang yang mukallaf, yang dah cukup umur, wajib belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni kalau tak belajar boleh menyebabkan batal syahadah. Ilmu tauhid tak belajar boleh menyebabkan batal syahadah. Syahadah yang itu nak apa tu sebagai orang Islam tu boleh terbantah kerana tak belajar ilmu tauhid, tak tahu dia tentang ketuhanan. Pergi kat pokok orang tawaf kat pokok dia tawaf tidak. Orang sembah berhala di sembah mana? Tak ada apa kita angkat tangan gitu ya. Boleh batal syahadah. Satu, tidak belajar ilmu tauhid itu boleh menyebabkan batal syahadah. Yang kedua, ilmu fiqh. Tak belajar ilmu fiqh boleh menyebabkan batal ibadat ni. Batal ibadat lah. Sembahyang, contoh sembahyang, dia tak belajar ilmu fiqh, tak tahu rukun sembahyang, dia buat itu je sehingga dia tak baca Fatihah. Dia tak baca Fatihah, tak cukup rukun, batal ibadat dia, solat dia. Boleh. Itu satu lagi, baca Ustaz tapi dalam hati. Baca Ustaz dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa tak ada dengar suara baca Fatihah? Dia pun ada dalil juga. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar kita apa? Allah Maha mendengar. Macam kita kan belajar tauhid. Allah betul Allah Maha mendengar, tapi dia ada rukun qauli, rukun perkataan. Kena ada dilafazkan. Dilafazkan dia kalau nyari untuk sekadar didengar oleh telinga kita. Mulut dengan telinga dia tak jauh ke arah situ. Benda sampai dia mengenai. Ada sebutan huruf, sebutan huruf bacaan, terutama kepada rukun-rukun sembahyang. Ada. Misalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang mula-mula tu. Yang mula ni, ada kan? Senyap. Salam. Ada dah? Ada dah. Mana tak ada suara? Allah Maha mendengar. Kacau. Batal supaya tak sah. Nanti kena belajar ilmu fiqh. Salah satu dan banyak lagi ilmu fiqh ni kan. Apa ni? Tadi. Jadi tak belajar ilmu fiqh boleh menyebabkan apa ni? Batal solat ni. Dan batal ibadat ni. Kemudian yang ketiga, belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni kalau tak belajar boleh menyebabkan batal pahala ibadat. Batal pahala pula. Akidahnya betul, ibadatnya betul. Umpamanya solat, betul solat dia, cukup syarat rukunnya. Tapi ada riak. Ada riak. Solat itu ada riak, nak tunjuk pada orang. Datang solat ke seorang muzik pada dia solat tu kerana nak tunjuk pada orang, supaya nanti rajin datang, supaya nanti orang nanti jadi ada datang puasa. Contohlah. Jadi datang masjid tu nak jadi datang puasa. Batal pahala dia. Allah tak terima ibadat tu, batal pahala. Tak belajar tasawuf, macam main dia.
tasawuf apa ni, riya, ujub tu dia. Ujub dia apa dia? Bangga diri ataupun heran diri. Dia tengok cermin, dia tahan juga aku. Seorang ni, ujub dia seorang, dia bukan orang. Ujub dia seorang. Hebat juga aku. Dia tengok seorang diri dia sendiri dengan disebut dia tu. Seorang diri, bukan dengan orang. Dengan orang ni tidak lain lah. Hebatlah aku, handsome lah, alim lah, kaya aku, dia tahan juga aku. Sini dia rasa aku yang paling kaya sekali. Seorang-seorang ni, itu kata ujub. Tapi kalau dia tidak cukup dengan seorang ni, dia lafaz, dia keluarkan jadi riya, dia keluarkan jadi sombong, dia keluarkan pada orang. Sebenarnya aku sini aku yang paling kaya sekali. Contoh aku yang paling alim sekali. Jadi apa ni, sombong lah, takabur. Kemudian dia tak cukup itu, dia boleh jadi timbul sum'ah, memperdengarkan kelebihan-kelebihan kepada diri. Sebenarnya aku ni, aku ni cerita, tak tanya pun aku tak beritahu. Itu sum'ah, ada sum'ah. Itu pun sifat yang mazmumah, yang tercela. Dia tak cukup dengan itu, boleh jadi hasad. Ada orang lain yang lebih, dia berdiri, timbul hasad, timbul dengki. Itu apa? Sifat-sifat yang mazmumah yang boleh membatalkan pahala amal ibadat kita. Ya Allah ini, amal ibadat itu datang masjid, surau ibadat rajin, apa berzikir rajin, baca Quran rajin, apa semua. Tapi dia tengok pahala tak ada. Kerana apa? Kerana amalan itu ada riya. La yaqbalullahu amalan fihi mithqalu dzarratin min riya. Allah tidak menerima amalan, sesuatu amalan daripada hamba dia tu yang ada seperti darah, ada sikit dia riya. Tu nak jaga. Macam mana nak jaga? Tu kena belajar tasawuf. Jadi kalau begitu, wajiblah dia belajar ilmu fadhail. Wajib. Bila dia tak belajar, setiap saat dia berdosa. Ada duduk dia, ada kuliah kat masjid, kuliah akidah, kuliah fiqh, kuliah tasawuf, dia berdosa. Saya tak kata orang apa. Saya tak kata orang, tak ada fitnah orang. Kenapa berdosa? Kerana tak belajar fadhail. Itu jadi berdosa rasa. Sampai ke peringkat muslimat, isteri itu dia boleh belajar, boleh keluar rumah tanpa izin suami kerana belajar fardu ain. Jadi kalau ada suami yang isteri tak ada kat rumah, jangan terus marah. Walaupun tak pergi izin suami kan. Tanya dulu, gimana tak ada ni? Pergi masjid lah, buat apa? Belajar masak? Dah, belajar fardu ain. Tak apa. Tak apa. Jangan marah dia. Dan kita tak boleh nak mengajar dia. Dia apa dia kata, dia tolong kita untuk menunaikan kewajipan kita mengajar kamu. Tanya kita tak faham kita. Apa? Head tu apa bang? Head. Sudah sikit apa pun bang. Head tu kepala. Pusat. Apa kaya nak kepala tak boleh sembahyang bang? Tak ada. Bukan belajar tu. Jadi dia keluar rumah belajar apa? Tanpa itu suami kerana belajar fadhail. Dimaafkan, dibolehkan. Terus suami kena tanya. Kan? Jadi pasal ada sebut sini, lapang waktu ramai kita Nabi orang sia-siakan. Tak digunakan untuk menunaikan kewajipan di antaranya, antara itu belajar fadhail. Ya. Tapi yang dosa yang ribut lagi tu semua tak ada kosong. Itulah dia tujuan kita hidup. Nak hidup itulah tujuannya. Belajar, beramal, baca Quran. Kita ni dalam tajuk baca Quran.
baca Quran ni dengan berlaku. Berlaku tu bukan berlaku sampai merosakkan tajwid dia, tapi maksud berlaku itu ialah membaca dengan elok, dengan suara yang elok, dengan suara yang elok. Dia kita ni tak tahulah orang belajar lagu. Saya tengok kadang-kadang dia nak belajar lagu, nak jadi penyanyi. Oh, dia belajar tarik nafas dan pilih suara yang paling cantik sekali. Oh, dia kena ada pilihan. Saya dulu pernah di Masjid Ulama, pernah jemput sama nama penyanyi idol Iman Salam. Tak tahu. Alim subuh. Walau Iman Salam, apa Iman Salam? Bukan idol ni, idol kuat dia lagi. Jadi dia masa sembang ni, dia sembang biasa je suara dia. Tapi dia nak nyanyi tu, ada satu suara lain. Pelik ke? Oh, dia. Kemudian bila nak nyanyi tu, dia guna suara yang satu lagi tu. Oh, dia ada betul-betul kelebihannya. Jadi, sepatutnya kita nak baca Quran macam tu, kena pilih suara yang sedap. Rasa-rasa sendiri dah kan, dia sedap. Tapi kadang-kadang kita tak kisah, kita apa tu, suara apa sebenarnya? Suara ni pun ada kan, suara apa, dada, suara mulut, suara otak, muncul-muncul suara otak yang berdesing ni sampai sakit kepala. Suara dada, dia tu lagu ada suara dada. Jadi masuk lagu tu ialah mengelokkan bacaan dengan suara kita. Nabi apa? Hasil Quran bi aswatikum. Perelokkanlah bacaan Al-Quran itu dengan suara. Macam mana tu? Orang nak menyanyi, dia pandai memilih suara dia yang elok ni untuk dia menyanyi. Sepatutnya begitu juga pandai berada memilih suara untuk membaca Al-Quran. Suara yang elok. Pasal apa tu? Apa tujuannya? Bila kita gunakan suara yang elok tu untuk membantu dia menimbulkan kesedaran di dalam hati, membantu untuk dia menimbulkan kesedaran dalam hati. Bila dia baca tu dengan berlaku tu, dia lagi ulaika ashabun nar, mereka itu ialah penghuni neraka. Macam mereka itu penghuni neraka. Walladzina yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah, asrif anna adzab jahannam, asrif anna jahannam inna adzabaha kana gharama. Mereka berdoa apa? Dijauhkan daripada azab neraka jahannam. Dia lain kan? Walladzina yad'una rabbahum walladzina yad'una rabbahum, jauhkanlah kami daripada neraka jahannam dengan suara yang bagus, suara yang nyaring. Dia akan menyentuh perasaan. Ya Allah, jangan jauhkanlah ya Allah, jangan. Dia lantunan suara itu kan, dan itu dituntut dalam membaca Al-Quran. Dan sabda Nabi lagi, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak siapa yang tidak memperelokkan bacaan Al-Quran, yakni dengan suara yang elok, maka itu bukanlah daripada golongan kami. Baca Quran dengan elok, dengan suara yang elok. Allah Ustaz, suara ini dia antara anugerah Allah SWT.
Kalau dah tak elok tu, tak elokkan tu bukan senang. Kau tak tahu lah kan. Tapi dia anugerah Allah bagi. Sebab tu apa ni, bukan semua jadi penyanyi lah. Bukan semua jadi penyanyi. Sebab bukan semua suaranya elok. Ada yang elok, ada yang tak elok. Tapi pilihlah suara yang terbaik untuk dia, untuk kita. Untuk kita. Di Quran ni, ialah suara tu satu lah. Kemudian betul bacaan. Betul bacaan itu. Kalau nak jadi imam tu, bacaannya betul. Suaranya masing-masing lah. Suaranya tu macam-macam kan. Jadi yang penting betul bacaan tu. Suara sedap, baca tak betul tadi. Tapi suaranya tak berapa sedap, tapi bacaannya betul. Itu yang lebih utama. Jadi suara sedap ni ke semua orang ada kan. Ke semua orang ada. Orang pernah belajar lah. Saya belajar lagu dulu. Tak ingat belajar lagu. Dia lagu tu tak jadi. Dia ada lagu Bayati, lagu Sirqah, lagu Nahawan, lagu Sopan. Nak beza tu tak pandai. Tapi kalau orang ada lagu ni Sobah. Lagu Sobah ni yang Piramli Al-Baru Piramli Agak. Buat Sobah pagi lagu pagi nak tidur dengan yang saya tahu sikit. Jadi kalau tak ada suara, ada lagu, tak henti. Tapi yang penting membaca Quran itu dengan betul. Gunakanlah sebaik-baik suara yang ada itu. Kerana itu tuntutan Nabi sebut. Orang yang tidak memperelokkan baca Quran itu, maka dia bukan daripada golongan kami. Rasulullah SAW dia mendengar bacaan Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari. Dia Nabi suka dengar Abu Musa Al-Ash'ari dia baca Quran. Bila Abu Musa Al-Ash'ari ini baca Quran dengan suara yang indah, tak tahu macam mana, indah, sedap dengar. Lalu Nabi memuji Abu Musa Al-Ash'ari. Laqad utiya mizmar min mazamir al-Daud. Laqad utiya mizmar min mazamir al-Daud. Sebenarnya dia kata Abu Musa telah diberi seruling dari seruling keluarga Nabi Daud. Ini bahasa apa kata dia? Bukan seruling betul tak? Maksudnya apa? Seruling di sini adalah kata simbolik. Kata simbolik yang diartikan dengan suara yang merdu. Suara merdu. Allah bagikan suara merdu kepada Daud. Engkau ni tu sama macam Daud yang diberikan kepada Daud suara yang merdu. Tetapi dalam diperelokkan baca Al-Quran itu dengan cara yang sesuai dengan kebesaran Al-Quran dan kemuliaannya, dan melakukannya tidak seperti melakukan nyanyian biasa atau seperti menyanyikan syair-syair dengan lagu dan irama yang tertentu, sebagaimana dilakukan oleh setengah orang yang bodoh. Ya, dia punya lagu ada, tapi jangan sampai merosakkan tajwid. Bacaan tajwid hukum bacaan Quran itu tajwid. Ini kadang-kadang ni ada banyak pendek kan. Kita makna kita kenal dia orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata kenapa panjang itu? Itu pun lebih banyak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan lebih banyak. Assalamualaikum. Kalau tak ada di apa berbunyi kat situ,
Kalau nak bunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan pendek kan. Ataupun tak nak bunyi situ, payah sikit. Saya dah biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak ada. Ini dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah wabarakatuh panjang. Itu salah lah, saya tak masalah kan. Tapi tak betul dari segi hukum bacaan. Lebih-lebih kalau Quran ni dia ada makhraj, tempat keluar huruf, betul. Kemudian ada hukum bacaan panjang pendek, tajwid itu, makhraj. Sebutan huruf, orang Arab pun banyak tak betul juga. Saya masa kat Mesir dulu, Presiden Mesir Hosni Mubarak sebelum Sisi ni lah. Sisi ni dia naik tu, dia tembak semua orang, dia tembak pejuang-pejuang Islam buat demonstrasi, dia tembak. Duduk atas bangunan, dia arahkan orang boleh dia tembak, habis. Pimpinan pelajar semua yang pro Islam dia tembak habis. Lepas tu dia disenyap, dia naik jadi presidensi. Sisi nama Sisi. Jadi sebelum dia tu ialah Hosni Mubarak. Saya dijemput adik lah, dia berkata kajian dijemput adik. Sebab dulu kita ada Persatuan Pelajar Malaysia Mesir. Persatuan Pelajar Malaysia Mesir berdaftar di bawah Kerajaan Mesir. Berdaftar di bawah Kerajaan Mesir. Bukan kedutaan Malaysia, ada bawah Kerajaan Mesir tu. Oh tu, persatuan itu tu. Saya itu dengan beberapa orang kawan wakil daripada persatuan tu lah. Dijemput dalam majlis yang dihadiri oleh presidensi. Masuk, dia cek habis. Cuma dia tak buka suara darah. Pergi cek lah. Katanya apa dia. Sejam sebelum tu dah masuk dah. Dia berucap lah. Dia sebut ayat Quran, dia sebut ni, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ga tu jim dia jadi ga tu bahasa Arabi dia. Tapi disebut dalam Quran. Mana dalam Quran huruf ga ada? Ja. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Tapi oleh kerana dia Arab Mesir ini ga dan jim tu jadi ga. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bukan membaca Quran dia ubah huruf Quran kerana bahasa Arabi. Itu dah berubah huruf. Kau nak bercakap dia lah, dia jadi ya jamaah. Semua orang jamaah, woi, ya jamaah, woi semua orang. Dia sepatutnya jamaah kan, ya jamaah, ya jamaah. Cakap tak apalah, tak boleh baca Quran, kena sebut huruf yang betul. Walaupun sedap bacaannya, tapi huruf tak betul, tak, jadi kena salah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya sempurnakan keadaan ketika membaca Al-Quran. Sempurnakan keadaan ketika membaca Quran. Begitu. Bila nak baca Quran, hendaklah dalam keadaan yang amat sempurna. Nak baca Quran kena keadaan yang amat sempurna. Kemudian iaitu bersuci, ambil wuduk lah. Kalau tak ada wuduk, ambil wuduk. Tapi saya ambil wuduk batal nak baca Quran, boleh. Tapi yang apa? Yang sempurnanya ialah baca Quran dalam keadaan berwuduk, menghadap kiblat. Kiblat ni macam untuk sini kan, menghadap sana kiblat. Menghadap
Menghadap lain boleh tak? Boleh. Tapi yang sempurna dia menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni bukan baca Quran, dia sembahyang menghadap kiblat. Apalagi ambil wudu juga kalau boleh menghadap kiblat, ambil wudu. Macam mana nak ambil wudu menghadap kiblat? Carilah baik yang menghadap kiblat. Tak? Baik kan banyak kan? Ada yang ke tepi, ada yang ke belakang, ada yang ke depan. Kita cari yang faham ni, nak ambil sesempurnaan tu pahala, ambil yang menghadap kiblat, baik yang menghadap kiblat. Kalau kita ambil wudu tu, kita menghadap kiblat, ambil baik, sempurna. Jadi baca Quran menghadap kiblat juga. Segala anggota bertenang, tenang, jangan disebut. Tidak selalu menoleh ke kanan, kiri, kanan, kiri, macam mana. Tumpu pada, semua perhatian itu tumpu kepada bacaan dan tidak kepada yang lain. Itu yang apa? Terkena kalau ada Quran yang terjemahan itu terjemahan harfiah, huruf-huruf, kemudian terjemahan atau tafsiran atau terjemahan umum. Elok baca itu, baca itu, renungkan kataannya. Kataan itu lebih baik, lebih sempurna. Begitu juga hendaklah badannya bersih, badan bersih, tak kotor, pakaiannya bersih, tempat membaca Al-Quran itu bersih, tidak berbau busuk, tempat baca Quran ya Allah. Apa dulu? Saya rasa budak tu kentut orang neraka gitu. Kentut orang neraka. Kau pernah cium orang neraka tu? Nak kata busuk kentut tu. Kentut orang neraka. Sebelum budak lah. Waktu boleh juga tak? Boleh juga. Busuknya. Untuk orang neraka. Nak kata busuk semua tu. Kata busuk semua. Tempat itu Quran pun bau neraka. Dia baca Quran ni, dia melekat bersama dengan dia kan. Melekat ni suka yang wali-wali. Kalau busuk-busuk dia syaitan suka. Syaitan ni dia terbalik syaitan. Yang wangi mereka suka, yang busuk syaitan suka. Kalau budak manusia suka budak ketawa, kan? Kalau dia tak ketawa, kita baca aja, ketawa masalah kita. Syaitan suka budak menangis. Tak balik. Jadi kalau budak menangis ada gangguan tu. Tengok atas dia, menangis. Dan dia menangis pula tak ada air mata. Tanda-tanda lah. Dia tengok anak kita kan. Kalau ada anak kecil lah, macam kita tak ada anak tak. Cucu lah. Tengok anak menangis. Saya biasa lah jumpa orang lain. Ustaz tak tolong Ustaz. Satu malam tak tidur Ustaz. Dia menangis. Ada air mata tak? Tak ada Ustaz. Itu gangguan. Ada satu orang tu, dia anak ni kembar. 2 orang perempuan, anak ni kembar. Yang satu tu seorang tu menangis daripada maghrib. Maghrib sampai pukul 12 malam. Dia letih. Tukar seorang pula lagi sampai subuh. Ya Allah Ustaz, kami tak tidur malam. Malam tak? Kalau kata dia okey, kata ibadat malam ni tak ada. Sampai sahur tak tidur misalnya. Jadi kita dipanggil ada yang mata tak? Tak ada Ustaz. Jadi syaitan, kadang-kadang syaitan suka budak menangis. Kita suka budak ketawa. Kalau dia tak ketawa, kita buat-buat sebab dia ketawa kan. Begitu juga tak? Malaikat suka wangi. Kita pun suka wangi kot. Syaitan suka dia musuh. Nak baca Quran tempat yang
Kemudian inilah keadaan yang sempurna dan yang utama ketika membaca Al-Quran. Kemudian sekiranya membaca itu berhadas, ada kecil lah, ada besar tak boleh. Ada besar tak baca Quran je dalam hati. Dalam hati boleh baca Quran. Dalam tandas boleh baca Quran tak boleh. Dalam hati boleh baca Quran dalam hati boleh. Boleh kan? Kalau hatinya hidup lah, kalau hatinya mati. Dengar yang Quran tak boleh lah, baca. Yang dalam hati baca Quran. Tapi tempatlah tu kalau sampai di dalam tandas pun baca Quran dalam hati. Maknanya di luar tandas tak ada boleh lah. Tapi peliknya luar tandas tak baca Quran tak? Luar tandas tak baca Quran tak? Dalam tandas baca Quran nanti. Luar tandas boleh nyanyi lah dia. Tak jadi. Berzikir kan dia kata, berzikir dalam hati. Berzikir dalam hati. Berzikir dengan lidah, berzikir dengan hati. Nabi ibadat malam sebelum subuh tu dari balik. Yang baik menunggu waktu subuh sampai rehat lah. Nanti ibadat tidak. Nanti ibadat malam hari. Apa tak nantinya? Rakaat pertama baca surah Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Cuba sekali. Dua rakaat. Kalau yang pertama rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Nanti Al-Baqarah 2 juzuk setengah, Ali Imran 2 juzuk. Baru 2 rakaat semayang. Tak kembang kaki ni. Dia letih. Pejam mata. Betul, azan bangun semayang. Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi nampak dia tidur, tak batal wudu dia nak terus semayang. Apa jawab Rasulullah? Engkau tengok mata aku tidur, tapi hati aku tidak tidur. Kau tengok mata aku tidur, tapi hati aku tidak tidur. Hati aku sentiasa ingat kata Allah Ta'ala. Ini hati itu boleh ingat, boleh berzikir. Kita kalau tidur jangan boleh. Kau tengok mata aku tidur, hati aku ingat Allah. Hebat. Kau tengok mata aku tidur, hati aku lagi tidur. Hati lagi tidur. Macam hari Jumaat tu kan, kalau yang berdengkur tu tidur, tanya dia, macam mana kau? Hati tidur, hati kan? Hati tak ingat. Batal tu, jangan. Batal tu. Kalau berdengkur, jangan main tu. Ada satu ketika tu bila muazzin bila khatib tu duduk antara dua khutbah, dia pergi cucuk Bilal yang tidur. Cucuk Bilal tidur, bila tu bangun, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang gerak tu duduk. Oh, astagfirullahaladzim. Aku ingat dah habis khutbah dia. Baru khutbah yang pertama. Saya sebut tu berlaku betul. Saya tak pernah sebut dalam masjid mana. Berlaku betul itu. Tidur semua Bilal tu. Tak sedap. Tapi dia tak boleh untuk ke tadi. Tak tahu lah. Tak pernah. Tapi kalau dia tak ada wuduk, dia baca Quran, boleh, kita bukan tak boleh. Harus boleh. Berjalan, berdiri, tidak menghadap kiblat, berjalan, berbaring, semua itu harus boleh. Dan membaca itu tetap akan mendapat pahala kerana baca Al-Quran itu. Kerana baca Al-Quran itu akan tetapi pahalanya kurang. Tidak seperti yang diperoleh oleh orang
jarang memperhatikan ada bacaan yang sempurna dan lengkap. Jadi ada dia punya keadaan ada macam untuk kesempurnaan bacaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sudah terima untuk malam insya-Allah kita sambung panjang tentunya. Jadi mudah-mudahan manfaat kepada kita yang masih hidup. Hidup ni peluang untuk kita menambah amal ibadat kita, terutama baca Al-Quran. Baca Al-Quran ni kena tentukan untuk kita sendiri lah. Masa untuk kita baca Al-Quran tak banyak, sikit. Tak sikit, banyak. Tak sikit punya. Ada masa kita, masa hidup kita ni ambil sikit masa untuk kita baca Al-Quran. Jangan sampai 24 jam tu tak ada masa. Macam mana orang tu kita baca selepas subuh satu muka, dibacakan dia punya tafsir, mana dia itu dia. Jadi kalau dia sampai subuh sana, sekurang-kurangnya dia baca sehari itu satu muka, tak apa. Tapi itu pun sudah berapa kali khatam, semuka. Dia ada waktu masa yang kita peruntukkan untuk baca Al-Quran. Banyak lagi ceritanya, bukan untuk sekadar untuk dibaca, tapi Al-Quran untuk diamalkan. Ini masalah kita. Baca boleh, sampai bertanding kita musabaqah tak? Tapi nak beramal, baca masalah. Sedangkan tuntutan Al-Quran itu ialah mengamalkannya. Sebagai contoh, dalam Al-Quran kata aqimus shalah, dirikanlah solat. Kita pun solat. Kenapa solat? Kerana dalam Al-Quran perintah kita solat. Itu. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Kenapa zakat? Kerana Al-Quran perintah. Sampai ada tubuh lembaga zakat. Apa lagi? Fankihu, menikah engkau. Kenapa menikah? Quran suruh. Masna wa salatha wa ruba'. Empat. Apa lagi? Tapi satu juga. Fahkum bima anzalallah, berhukumlah kepada hukum Allah. Ayat ini lagi. Ini masalah kita. Quran. Jadi itu kemudian cerita dari sekat dulu pada adab kita membaca Quran itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Allah majalla jangan mahkumah wa tafarraqana billahi tafarraqa summa wa la tadilla fina wa la ma'ana wa la qawla syakya wa la Allahumma salli ala Rasulillah wa mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr الإنسان بخسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.